Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak share pasal 6 cara untuk kita hilangkan kotoran pada tilam. Terutamanya pada si rumah yang ada anak kecil yang kadang-kadang anak diorang kencing kat atas tilam kan. So, ni saya share 6 cara untuk kita hilangkan kotoran pada tilam. So, cara yang pertama adalah dengan cara kita bertindak dengan keadaan segera. Bertindak dengan keadaan segera ni contoh dia macam bila contohlah anak dah terkencing atas tilam kan. Cara dia kita buka cadar, lepas tu alihkan bantal-bantal dan selimut yang terkenai kencing tu supaya dia tak lebih merebak ataupun tak menserap dengan lebih banyak lah kan. Kemudian ambil tisu ataupun tuala yang kering, lekapkan dekat tempat yang dah terkena kotoran ataupun air kencing tadi tu. Biarkan supaya air kencing tu tadi serap dekat tuala yang kering ataupun tisu yang tadi kita letak tu kan. Kenapa kita kena tindak bersegera ni? Supaya air kencing ataupun kotoran tadi dia tak lebih serat lebih dalam lah. So bila dah serat lebih dalam, dia akan lebih susah untuk kita hilangkan dia kan. Yang keduanya, kita boleh menggunakan sabun pencuci. Sabun pencuci ni kita digalakkan untuk gunalah sabun pencuci yang mempunyai enzim. Enzim ni contoh macam Dynamo ke kan. So sabun pencuci ni kita ratakan, cara dia ratakan dekat tempat yang terkena kotoran tadi tu. Lepas tu tekap guna kain ataupun tisu tadi supaya dia dapat menyerap ke dalam tuala tadi kan. Lepas tu kenapa kita gunakan pencuci yang ada enzim ni? Sebab enzim ni dia menguraikan asid urik. So asid urik ni dia dapat membantu untuk menyerap bau dan membuang membantu untuk menghilangkan bau dan membuat kotoran tu pudar. So cara yang ketiga adalah menggunakan cuka. So ramailah orang tak familiar kot dengan cuka kan. So guna cuka, ambil cuka tadi. Lepas kita dah sapu sabun pencuci tadi, ambil cuka, ratakan juga dekat tempat yang kena kotoran tu. Lepas tu biarkan dia 10 hingga 15 minit dekat tumpuk yang tadi tu kan, yang kotoran yang tak hilang tadi tu. Sapukan cuka tu, biarkan 10 hingga 15 minit. Lepas tu lap guna kain ataupun tisu kering tadi tu. Kenapa kita guna cuka? Sebab cuka dia punya tahap asid tu dia dapat membunuh kulat, dapat membunuh bakteria dan kuman. Lepas tu dia juga boleh hilangkan bau lah. Kalau contoh macam kalau terkena air kencing, boleh kurangkan bau hancing yang tadi tu kan. So lepas dah guna cuka tu, kita dah lap. Cara yang keempat, kita gunakan serbuk penaik. Serbuk penaik ni bukan kita nak buat kek ke apa kat atas tilam tu, tak tiba kan. So kita guna serbuk penaik ni. Serbuk penaik ni ramai je orang familiar kan. Kalau kita tengok contoh macam DIY kan, diorang guna serbuk penaik untuk hilangkan dekat kotoran dekat kuali semua tu kan. So serbuk penaik ni kita boleh gunakan jugalah dekat tilam kita sebenarnya. Cara dia, lepas kita dah letak cuka tu, kita dah lap kan. Lepas tu taburkan pula serbuk penaik tu dekat kawasan yang dah terkena lah tumpuk tu kan. Sapukan, ratakan dekat serbuk penaik tu. Lepas tu kalau serbuk penaik ni lagi banyak kita letak, lagi bagus lah. Sebab dia mampu membantu lebih cepat. Macam tu. Lepas dah letak serbuk penaik tu, kita biarkan dia kering semalaman. So bila dah kering semalaman tu, esok kita pergi kat tilam, kita boleh lap ataupun vacuum lah dekat serbuk penaik tu. Lepas dah yang tips yang kelima, kita boleh jemur dekat lepas dah guna serbuk penaik tu,
kita jemur dekat bawah matahari. Jemur dekat bawah matahari ni dia kan dapat membantu orang panggil membunuh kuman-kuman kan bila kita jemur bawah matahari. Kalau contoh tilam kan berat, kalau tak mampu nak angkat, kita mungkin boleh buka kipas atau buka tingkap supaya udara sekeliling dalam bilik tu lebih efisien untuk membantu tilam kita kering. Lepas tu kemudian akhir sekali kita boleh menggunakan semburan penyegar. Semburan penyegar ni contohnya macam sekarang kan ada Febreze, banyaklah benda, tapi yang kita familiar dengan Febreze kan. Itu adalah satu kaedah yang baik jugalah. Kita mungkin boleh lepas dah tu kita mungkin boleh sembuh 4-5 kali dekat kawasan seluruh tilam lah. Tapi lebihkan sikit pada tumpuk yang terkena kotoran tadi tu, supaya hilang bau sikit, dah naik kan. So tilam tu pastikan dekat bahagian bawah dia juga pastikan kita basuh juga bahagian bawah dia tu. Mungkin macam kita tak perasan kan, kita nampak atas je. So bila kita angkat tilam, dekat bawah pun dah kena. Tu pun jadi salah satu punca lah kenapa tilam kita masih berbau dan kotor, sebab kat bahagian bawah tu kita tak cuci. So tu adalah 6 cara ataupun 6 step untuk kita cuci tilam dengan bersih. Kalau contoh macam terutamanya pada si rumah lah yang ada anak kecil kan, yang kecil atas tilam, ataupun kotoran-kotoran lah yang terkena atas tilam. Contoh macam perempuan kan ada datang bulan. So kebanyakan kan kalau terkena kotoran tu dekat tilam kan, macam susah sikit nak hilang kan. So mungkin boleh guna lah cara ni. Saya ulang balik cara yang pertama. Cara yang pertama dia adalah bertindak dengan segera. Dia macam kalau dah terkena air kencing, terus buka cadar, jangan biar air kencing tu kering. Terus buka cadar, alihkan bantal-bantal tu semua. Lepas tu letak tisu ataupun tuala kering dekat atas tempat yang terkena air kencing tadi tu ataupun kotoran tadi, biar dia menyerap lah. Tak adalah terus serap ke bawah kan dalam tilam. Biar kita terus serap dekat atas. Yang kedua, kita menggunakan sabun pencuci. Gunakan sabun pencuci yang ada banyak enzim lah. Contohnya macam Dynamo ataupun apa yang nama pink tu kan. Tapi familiar saya guna Dynamo lah, lebih cepat Dynamo kan. Sebab enzim ni dia ada asid urik yang dapat uraikan dia punya kotoran tadi tu dengan cepat, supaya dia tak lebih serap ke bawah. So guna cara sabun pencuci tadi tu macam tu lah. Kita ratakan sabun pencuci tadi tu. Lepas dah ambil lepas dah letak tuala kering tu kan, saya ratakan sabun pencuci. Kemudian dah ratakan sabun pencuci tu, biarkan sabun pencuci tu 10 hingga 15 minit. Lepas tu kering, lap balik. Cara yang ketiga, tak so ramai familiar kot dengan cuba ni. Tapi kalau kita tengok DIY, banyak je orang